Salam sejahtera Malaysia. Wow. Setelah tinggal lebih kurang 3-4 hari lagi, 3 hari atau 4 hari lagi kita akan membuang undi. Banyaklah janji-janji, manifesto terang bulan, manifesto bintang kejora. Banyaklah manifesto macam-macam. Ada bilang mau buat jalan raya emas. Wah, lepas itu ada salah satu daripada manifesto yang saya sangat tertarik adalah ada seorang yang tengah berkempen, kalau saya tak silap di Kuta Belud di Sabah. Dia kata tentang itu pendapatan isi rumah minimum. Dia kata kalau rakyat Malaysia undi BN dan BN menang, maka di sana tidak ada lagi keluarga, ketua isi rumah, tidak ada lagi ketua isi rumah yang akan berpendapatan kurang daripada 2.108 ringgit 80 kah, atau tidak silap. 2.180. Kalau saya tidak silap lah. Kalau katakan 1.000 gaji, dia top up, BN top up kononnya 1.000 lebih untuk cukupkan 2.000. Wow, ini memang hebat. Tapi bolehkah dilaksanakan nih? Coba kamu komen, bolehkah dilaksanakan? Kalau betul boleh, wah, hebat ini. Hebat betul-betul. Tapi jangan sampai di parlimen itu saja pula. Kalau mau buatlah seluruh Malaysia. Tapi tuan-tuan dan puan, jangan silap, Pakatan Harapan pun ada juga janji-janji hebat. Ini anda tahu janji terang bulan kah, bintang kejora kah? Kamu sendirilah yang tafsir sendiri. Daripada sahbudin.com.net, tajuk artikel yang sahbudin.com.net tulis kali ini, wow, memang hebat ini. PH committed mahu laksana dasar gaji progresif, kenaikan upah rata pekerja jika diberi kuasa, kata Rafizi. Oh, ini pakar ekonomi Pakatan Harapan ini. Pakar ekonomi Pakatan Harapan yang tulis, yang beri kenyataan ini. Jadi mungkin dia sudah kira dengan betul lah. Nggak tahulah yang satu tadi itu daripada Barisan Nasional itu pakar ekonomi kah tidak, tapi Rafizi ini pakar ekonomi untuk Pakatan Harapan. Oke, jadi katanya kita akan mengundi beberapa hari saja lagi. Dalam hiruk-pikuk berkempen, kadang-kadang kita lupa tujuan kita memilih kerajaan. Kita pilih kerajaan supaya menteri-menteri yang makan gaji dengan kita menyelesaikan masalah utama, kata Rafizi. Jadi apa sebenarnya masalah utama itu? Menurut Rafizi, apa masalah utama kita? Katanya, untuk rakyat biasa, masalah kita ialah gaji dan pendapatan yang rendah. Akibatnya, setiap kali harga barang naik, katanya, harga barang naik mendadak. Setiap kali harga barang naik mendadak, kita makin dihimpit, katanya. Apa punca gaji dan pendapatan yang rendah? Rafizi tulis lagi, kerana kemajuan ekonomi terbantut dan keuntungan syarikat-syarikat tidak sama rata, katanya. Hanya ada kurang dari 500 perusahaan swasta, kata Rafizi, yang menyumbang besar kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi bila kerajaan umum pertumbuhan ekonomi yang baik, hanya pekerja-pekerja syarikat yang 500 ini yang dapat naik gaji, bonus dan lain-lain, kata Rafizi. Ini ada kebenaran nih, ada kebenaran. Katanya ini syarikat-syarikat besar negara, sebagiannya multinasional, corporation, MNC. Sebagiannya pula syarikat berkaitan kerajaan atau GLC. Sebagiannya syarikat swasta yang besar-besar, kata Rafizi. Berpuluh ribu syarikat yang lain yang menjadi majikan 90% pekerja di Malaysia pula tidak mendapat laba ekonomi yang memadai, katanya. Pendapatan mereka hanya cukup untuk menampung kos dan peluang ekonomi dibolot oleh syarikat-syarikat besar tadi yang banyak tertumpu kepada kegiatan dalam negara, bukannya mencari pasaran baru di luar negara, kata Rafizi. Mereka tidak mampu membayar gaji yang lebih baik, tambahnya lagi. Pertamanya, kata Rafizi lagi, kerana keadaan menjadi begini,
Akibat kegagalan kerajaan menstruktur ekonomi dengan baik hingga kekayaan ekonomi banyak tertumpu kepada 500 syarikat swasta yang besar dan meminggirkan berpuluh ribu majikan kecil yang lain, katanya. Keduanya kerana sikap berlepas tangan mengenai kenaikan gaji akan memangsakan rakyat, sedangkan tanggungjawab kerajaan adalah memakmurkan rakyat. Oleh itu, mana-mana gabungan parti yang menjadi kerajaan perlu memberi tumpuan kepada dua agenda nasional yang paling besar. Nombor 1, membina keupayaan syarikat-syarikat sederhana dan kecil supaya mereka mampu bersaing dengan syarikat Liga Pertama ini. Ada beberapa cara yang wajar, termasuklah menggalakkan penggabungan syarikat-syarikat ini agar mereka mempunyai kapasiti bersaing yang lebih baik, katanya. Lebih besar dan teratur syarikat-syarikat ini, mereka lebih berkemampuan untuk membayar gaji yang lebih tinggi, kata Rafizi lagi. Kerajaan juga perlu meletakkan sasaran pendapatan dari luar negara ke atas syarikat-syarikat berkaitan kerajaan supaya mereka memberi ruang kepada syarikat lain untuk membina keupayaan dalam pasaran domestik. Sudah sampai masanya syarikat berkaitan kerajaan meneroka keuntungan di luar negara untuk dibawa pulang, bukannya bersaing dengan syarikat-syarikat kecil milik rakyat biasa yang menyempitkan ruang persaingan dalam negara, katanya. Mana-mana syarikat berkaitan kerajaan yang berpeluang distruktur untuk menjadi syarikat swasta sepenuhnya untuk meningkatkan daya saing, kerajaan wajar memberi insentif untuk menggalakkan pengurusan profesional syarikat GLC mengambil alih pemilikan melalui manajemen buyout atau MBO. Ini akan meningkatkan daya saing keusahawanan negara, katanya. Kedua, katanya, kerajaan memberi komitmen untuk campur tangan dalam menetapkan kenaikan gaji purata tahunan supaya pendapatan rakyat tetap naik pada kadar yang munasabah setiap tahun. Jika ini berlaku untuk tempoh sedekad akan datang, barulah paras gaji rakyat dapat ditingkatkan secara beransur-ansur. Satu tabung khas untuk mencapai sasaran gaji progresif ini wajar ditubuhkan. PKR dan PH adalah satu-satunya gabungan politik yang mempunyai dasar gaji progresif dan komitmen untuk menjadikan kenaikan gaji purata pekerja sebagai agenda ekonomi nasional. Jika gabungan lain berkuasa dan gaji kekal rendah, anda telah mensia-siakan peluang ini untuk menaikkan gaji rakyat Malaysia. Ditulis oleh Rafizi Ramli, Timbalan Presiden PKR, 16 November 2022, diterbitkan di syahbudin.com.net. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sila tinggalkan komen kamu. Adakah PKR dan Pakatan Harapan mampu untuk merealisasikan manifesto ini? Kita jumpa lagi. Bye-bye.